Hai, apa khabar murid-murid? Saya harap murid-murid dalam keadaan sihat dan sejahtera dan juga bersedia untuk belajar pada hari ini. Bersama saya lagi, Madam Rosita, kita akan teruskan bagi subjek pendidikan moral tahun 5. Hari ini kita akan mula dengan unit 9. Tema bagi unit 9 adalah keberanian. Pada hari ini, kita akan mempelajari dua buah tajuk, iaitu pertama, berani pertahankan cabaran, dan yang kedua, sang lebah berani, rimba harmoni. Jadi, dah bersedia? Jom kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Bagi objektif pelajaran kita pada hari ini, pertama, memberikan contoh amalan berani dalam hidup bermasyarakat. Kedua, cabaran yang akan dihadapi apabila bersikap berani dalam hidup bermasyarakat. Dan ketiga, mengapa kita patut bersikap berani dalam sesuatu situasi. Murid-murid boleh lihat dalam buku teks dari muka surat 80 hingga 83. Murid-murid, sebelum kita mulakan tajuk pelajaran kita pada hari ini, marilah kita lihat sama-sama apakah yang dimaksudkan dengan perkataan berani. Berdasarkan daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, berani bermaksud gagah, bukan pengecut. Berani juga bermaksud perkasa, tidak takut, tabah untuk menghadapi bahaya ataupun kesulitan. Itu adalah maksud perkataan berani. Cuba kita lihat pula apakah maksud perkataan keberanian. Keberanian merujuk kepada kegagahan dan juga keperkasaan. Yang kedua, keberanian juga merujuk pada sikap dan kesungguhan seseorang menghadapi dan bertindak balas dalam mempertahankan kebenaran. Jadi di sini keberanian merujuk pada sikap kita untuk bertindak balas dan juga bersedia untuk menghadapi apa jua rintangan dalam mempertahankan kebenaran. Okay, kita percaya apa kita pertahankan ada satu kebenaran, jadi kita berani untuk menunjukkannya. Ketiga, keberanian juga merupakan kebajikan bagi manusia yang memaksa untuk melakukan sesuatu tindakan walaupun merasa takut dan takut akan kesulitan dan risiko yang dihadapi. Bermaksud keberanian juga adalah satu kebaikan kepada manusia kerana memaksa kita untuk membuat sesuatu tindakan walaupun merasa takut dan juga banyak risiko yang perlu kita hadapi. Jadi itu adalah maksud berani dan keberanian. Saya harap murid-murid faham dan kita akan teruskan dengan pelajaran kita pada hari ini. Murid-murid, kita akan lihat tajuk yang pertama iaitu berani pertahankan cabaran. Okey, dalam buku teks muka surat 80 dan 81. Kita lihat situasi yang ada di dalam buku teks itu. Jimmy, anak Ruji, sedang mengulang kaji pelajaran. Pada ketika itu, dia terdengar bunyi bising motosikal yang tidak menyenangkan. Jadi, kita boleh lihat situasi di mana Jimmy berada di rumah dan sedang membuat ulang kaji pelajaran. Tetapi pada ketika itu juga dia mendengar bunyi bising motosikal. Kuatnya bunyi motosikal ini. Kegiatan lumba harap ini semakin teruk. Saya perlu berbincang dengan ayah sebab kegiatan ini mengganggu ketenteraman penghuni di sini. Jadi, Jimmy merasa amat terganggu kerana bunyi bising dari motosikal lumba haram yang berlaku mungkin di kawasan perumahannya. Bukan sahaja mengganggu Jimmy untuk mengulang kaji pelajaran, tetapi juga mengganggu ketenteraman penghuni-penghuni lain ataupun penduduk-penduduk di situ. Pada keesokan harinya, Jimmy telah berbincang dengan ayahnya. Ayah, masalah lumba haram ini semakin serius di kawasan perumahan kita. Bolehkah kita mengadukan isu ini kepada Persatuan Komuniti Perumahan Mayuri? Ya Jimmy, kita patut membuat aduan melalui saluran yang betul.
Jadi, Jimmy telah menceritakan masalah yang dihadapinya kepada ayahnya. Dan ayahnya juga bersetuju dengan pendapat Jimmy kerana kegiatan lumba haram ini telah mengganggu kehidupan dan ketenteraman penghuni ataupun penduduk di kawasan tersebut. Setelah sarapan, Jimmy dan ayahnya telah pergi ke pejabat Persatuan Komuniti Perumahan Mayuri. Selamat pagi, Encik. Kami hendak membuat aduan mengenai kegiatan lumba haram yang berlaku di kawasan perumahan kami. Kegiatan tersebut melibatkan golongan remaja dari taman perumahan kami juga. Jadi, Jimmy dan ayahnya telah membuat aduan kepada Persatuan Komuniti Perumahan Mayuri. Dan mereka berharap agar ada tindakan yang sewajarnya dapat diambil demi ketenteraman hidup masyarakat setempat. Dan ahli majlis ataupun ahli Persatuan Komuniti Perumahan Mayuri yang menerima aduan merasa sangat bangga dan mengucapkan tahniah dan syabas pada Encik Ruji dan Jimmy, iaitu Jimmy dan ayahnya. Dan dia juga berjanji akan melaporkan isu ini kepada pihak rondaan malam untuk bertindak dengan segeranya. Terima kasih. Dari sini kita dapat kenal pasti dan kita dapat tahu bahawa Persatuan Komuniti Perumahan Mayuri juga mempunyai pihak rondaan malam yang akan meronda di sekeliling kawasan perumahan untuk mengelakkan sebarang bencana ataupun sebarang kecurian dan rompakan yang berlaku di kawasan rumah mereka. Jadi di sini ya, murid-murid kita melihat bagaimana Jimmy dan ayahnya Encik Ruji berani untuk mempertahankan hak mereka sebagai penduduk di kawasan itu dan juga berani untuk menyatakan dan menceritakan kebenaran dan juga perasaan mereka yang agak terganggu dengan kegiatan lumba haram di kawasan mereka. Inilah berani, ya murid-murid berani untuk kita mempertahankan kebenaran kita dan juga hak kita sendiri. Murid-murid, berdasarkan cerita atau situasi tersebut, berikan contoh amalan berani dalam hidup bermasyarakat. Jadi kamu dikendaki untuk memberi dan menyatakan contoh-contoh amalan berani yang kita boleh lakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita lihat sama-sama ya murid-murid. Pertama, berani untuk mempertahankan kebenaran dan hak. Berani untuk kita mempertahankan hak kita. Contohnya, Adudu menaiki tren LRT untuk pergi ke tempat kerja. Adudu ternampak seorang OKU menaiki tren tersebut. Seorang orang kurang upaya. Adudu meminta seorang remaja yang duduk di tempat khas OKU dalam tren tersebut untuk bangun dan memberikan OKU tempat duduk tersebut. Ini adalah satu perbuatan yang berani, di mana Adudu berani untuk meminta seorang remaja duduk di tempat OKU. Kita kena tahu ya, di dalam pengangkutan awam, di tempat-tempat awam ada tempat atau keperluan khas untuk golongan OKU. Jadi Adudu dengan beraninya mempertahankan hak OKU tersebut untuk mendapatkan tempat duduk yang lebih baik dan selesa. Kedua, berani untuk berkata benar dan jujur tanpa perasaan takut kerana kita yakin kita dalam situasi yang benar. Contohnya, Gopal ternampak beberapa orang murid lelaki, remaja lelaki yang dikenalinya sedang membakar tong sampah awam dengan sengaja. Gopal terus memberitahu bapanya dan mereka pergi ke balai polis untuk membuat laporan ataupun aduan. Atas sikap berani Gopal untuk memberitahu perkara yang sebenar, pihak polis telah dapat menangkap remaja-remaja tersebut dan mengelakkan berlakunya kebakaran yang besar. Jadi, Gopal dengan beraninya bercerita pada bapanya dan juga mereka telah pergi ke balai polis untuk bercerita tentang perkara yang benar mengenai kegiatan remaja tersebut. Ini juga adalah satu sikap berani yang patut dipuji supaya kita dapat hidup dalam aman, tenteram dan damai bersama-sama.
Ketiga, berani untuk berkata tidak dan mengikut peraturan. Lihat contohnya murid-murid ya. Beberapa orang lelaki menghisap rokok di hadapan keluarga Yaya di dalam sebuah restoran. Abang Yaya dengan berani memberitahu kepada lelaki-lelaki tersebut supaya tidak merokok dalam restoran dan meminta mereka ikut peraturan. Kita telah tahu ya, semua orang tidak dibenarkan merokok di dalam tempat restoran ataupun kedai-kedai makan. Atas sikap berani berkata tidak, Abang Yaya telah membantu untuk menyedarkan masyarakat supaya sentiasa mengikut peraturan yang ditetapkan. Jadi ini adalah contoh-contoh amalan berani yang boleh kita lakukan dalam hidup bermasyarakat. Jadi murid-murid boleh juga cari contoh amalan berani yang boleh kita lakukan. Murid-murid, tadi kita telah berbincang mengenai sikap berani Jimmy dan ayahnya tentang membuat laporan mengenai kegiatan lumba haram di kawasan mereka kepada Persatuan Penduduk. Jadi, kita akan lihat apakah cabaran yang akan dihadapi oleh Jimmy apabila bersikap berani dalam hidup bermasyarakat. Jadi, apakah Jimmy akan hadapi apabila dia dengan ayahnya berani untuk membuat laporan mengenai kegiatan lumba haram? Apakah juga sikap masyarakat kepada mereka berdua? Jimmy akan dimarahi oleh anggota masyarakat setempat, terutamanya oleh remaja-remaja tersebut kerana membuat laporan kepada pihak berkenaan ataupun pihak berkuasa. Inilah cabaran yang akan Jimmy dan keluarganya hadapi. Pastinya mereka akan dimarahi oleh remaja-remaja tersebut. Kedua, Jimmy dan ayahnya mungkin dipandang serong dan tidak mendapat sokongan dari beberapa anggota masyarakat tersempat. Jadi Jimmy dan ayahnya mungkin tidak dapat sokongan daripada anggota masyarakat setempat ataupun daripada kalangan penduduk perumahan mereka sendiri. Ketiga, Jimmy mungkin merasa takut dan gentar untuk membuat laporan kepada pihak berkuasa. Ya, murid-murid, Jimmy mungkin sangat takut kerana akibat yang akan berlaku kepada dia dan keluarganya sekiranya membuat laporan kepada pihak berkuasa. Dan yang keempat, mungkin terjadi salah faham dalam masyarakat akibat Jimmy dan ayahnya membuat laporan tersebut. Jadi akan terjadi salah faham ataupun perselisihan pendapat dalam anggota masyarakat. Jadi ini adalah cabaran yang akan dihadapi oleh Jimmy apabila dia bersikap berani untuk mempertahankan haknya sebagai penduduk di kawasan perumahan itu. Murid-murid, mengapakah Jimmy patut bersikap berani dalam situasi di atas? Jimmy patut bersikap berani bagi memastikan hidup masyarakat setempat lebih tenteram dan aman. Kedua, membuat perubahan dalam masyarakat supaya tidak takut untuk membuat perkara yang benar dan betul. Jadi, Jimmy telah menunjukkan contoh sikap berani supaya hidup masyarakat lebih aman dan tenteram dan juga berani untuk membuat perkara yang betul. Kita akan lihat pula tajuk yang kedua iaitu Sang Lebah Berani Rimba Harmoni dalam buku teks muka surat 82 dan 83. Okey, murid-murid, cuba kita baca dan hayati cerita ini. Secara ringkasnya, tajuk ini ataupun cerita ini berkenaan sekumpulan haiwan yang tinggal di rimba Amazona. Sang nuri, sang ayam, sang monyet dan sang helang. Mereka hidup bermasyarakat bersama-sama.
di rimba Amazona. Sang helang pula adalah penghuni yang sangat garang dan ditakuti oleh masyarakat yang lain. Kerana sang helang ni adalah seekor burung yang gagah dan besar. Pada suatu hari, semasa mereka sedang pula membawa makanan, mereka telah terserempak dengan sang helang. Jadi sang helang ni disebabkan dia garang dan sangat ditakuti, dengan beraninya sang helang meminta makanan dari mereka. Tetapi sang ayam berkata, makanan ini tidak cukup dan hanya untuk keluarga sang ayam sahaja. Apabila sang ayam tidak mahu memberi makanannya kepada sang helang merasa sangat marah dan telah mengatakan pada sang ayam, sekiranya dia tidak mahu memberi makanan kepada sang helang akan makan sang ayam. Akhirnya dalam terpaksa sang ayam terpaksa memberikan makanannya kepada sang helang. Tindakan sang helang itu telah menyebabkan masyarakat di rimba Arizona hidup dalam kelaparan. Setiap makanan yang mereka dapat atau mereka kumpulkan mesti diberi kepada sang helang. Jadi pada suatu hari, sang nuri, sang ayam dan sang monyet telah berjumpa dengan ketua komuniti rimba Amazona, iaitu sang lebah, untuk mengadukan masalah yang dihadapi oleh mereka. Sang lebah berkata kepada mereka supaya jangan risau dan mereka patut menghadapi cabaran ini dengan beraninya. Dan sang lebah juga mengatakan bahawa dia ada jalan penyelesaiannya. Pada keesokan harinya, semasa sang nuri, sang ayam dan sang monyet pulang membawa makanan, seperti biasa sang helang akan meminta makanan daripada mereka, iaitu daripada sang nuri. Tetapi sang nuri dengan garangnya menolak dan tidak mahu memberikan makanan kepada sang helang. Dan sang helang kerana merasa gagah dan berani serta kuat telah merampas makanan sang nuri. Apabila sang helang membuka baku makanan sang nuri, maka keluarlah sang lebah bersama kawan-kawannya dari bakul itu dan mula menyengat sang helang. Sang helang amat terkejut, menjerit kesakitan dan terus terbang dari situ. Akhirnya, sang nuri, sang ayam dan sang monyet memuji sikap berani yang ditunjukkan oleh sang lebah dan kawan-kawannya. Walaupun sang lebah kecil, tetapi sang lebah sangat berani dan juga sangat bijak kerana memikirkan cara yang cukup baik atau cara yang lebih teratur dan tersusun untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sang lebah juga merasa berani dan juga bangga kerana dapat menjaga keselamatan masyarakat di rimba Amazona. Kehidupan mereka juga semakin bahagia dan harmoni. Kita telah membaca dan juga berbincang tentang cerita sang lebah dan masyarakat di rimba Amazona. Jadi murid-murid, cuba kita cari dan berikan contoh amalan berani yang dilakukan oleh sang lebah dalam cerita tersebut. Pertama, berani membuat keputusan yang besar dan mengambil risiko atas tindakan yang dibuat. Jadi sang lebah ini walaupun kecil tetapi berani untuk membuat keputusan yang besar untuk melawan ataupun menentang sang helang yang lebih besar dari dirinya dan juga mengambil risiko atas tindakan yang dilakukan. Kedua, berani membantu sang ayam, sang nuri dan sang monyet untuk menyelesaikan masalah mereka yang dianiaya oleh sang helang. Kita boleh lihat sini ya, bagaimana sang lebah sanggup membantu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh sang ayam, sang nuri dan sang monyet. Dan yang ketiga, sang lebah dan kawan-kawannya sangat berani untuk menyengat dan menyerang sang helang yang jauh lebih besar dari mereka. Jadi ini adalah contoh amalan berani yang dilakukan oleh sang lebah dalam cerita tersebut. Murid-murid, cuba kita lihat apakah cabaran yang akan dihadapi oleh masyarakat
rimba Amazona apabila bersikap berani dalam situasi yang diberikan. Jadi mereka telah berani untuk menentang sang helang yang lebih besar dan garang. Jadi apakah yang akan terjadi pada masyarakat rimba Amazona? Okay, kita ramalkan, maksud kita buat andaian. Pertama, mereka akan bermusuhan dengan sang helang. Pastinya sang helang berasa sangat marah kepada mereka kerana mereka berani untuk bangun dan menentang sang helang. Kedua, sang helang pasti akan membalas dendam dan mengganggu kehidupan masyarakat rimba Arizona. Jadi, disebabkan mereka telah bermusuhan dengan sang helang dan menentang sang helang, pastinya dia akan membalas dendam dan mengganggu kehidupan masyarakat di dalam rimba Amazona. Dan ketiga, kita ramalkan hubungan masyarakat rimba Amazona akan renggang dengan sang helang kerana mereka tidak lagi mempercayainya. Jadi walaupun sang helang mungkin ingin hidup kembali bersama dalam masyarakat rimba Amazona, tetapi mereka telah hilang kepercayaan kepada sang helang atas tindakan sang helang sendiri. Mengapakah sang lebah patut bersikap berani dalam hidup bermasyarakat di rimba Amazona? Jadi mengapa ya murid-murid sang lebah ni patut bersikap berani dalam hidup masyarakat di dalam rimba Amazona? Sang lebah patut bersikap berani pertama supaya mereka tidak dibuli atau dipermainkan oleh binatang yang lebih besar. Jadi masyarakat rimba Amazona terdiri pada pelbagai jenis haiwan ataupun binatang dan juga pelbagai saiz dan juga cara kehidupan. Jadi, sang lebah telah menunjukkan sikap berani supaya mereka tidak dibuli atau dipermainkan oleh binatang yang lain. Kedua, untuk mempertahankan hak mereka dalam masyarakat. Jadi kita sebagai anggota masyarakat mempunyai hak masing-masing. Dan ketiga, untuk memastikan semua binatang di rimba Amazona mengikut peraturan yang ditetapkan. Seperti kita hidup di dalam masyarakat, semua binatang di rimba Amazona juga mempunyai peraturan-peraturan yang ditetapkan supaya mereka dapat hidup aman dan damai dalam rimba ataupun dalam hutan tersebut. Jadi dari sini kita boleh dapat pengajaran ya murid-murid bahawa sikap berani sangat penting dalam hidup masyarakat supaya kehidupan kita lebih aman, tenteram dan juga kita berani untuk mempertahankan kebenaran dan hak-hak kita dalam hidup bermasyarakat. Murid-murid, telah selesai pelajaran kita pada hari ini. Jadi kita lihat sama-sama apakah latihan ataupun tugasan yang murid-murid perlu lakukan pada hari ini bagi dua tajuk yang telah kita pelajari. 1. Tuliskan 4 contoh amalan berani dalam hidup bermasyarakat. Berdasarkan situasi yang kita telah bincangkan, jadi murid-murid dikehendaki untuk menulis 4 contoh amalan berani. Kedua, cabaran yang akan dihadapi apabila bersikap berani dalam hidup masyarakat. Jadi, apakah cabaran-cabaran yang akan kita hadapi apabila kita bersikap berani? Dan ketiga, mengapa kita perlu bersikap berani dalam sesuatu situasi? Jadi, kita perlu bersikap berani dalam sesuatu situasi kerana berikan 2 sebab. Saya harap murid-murid boleh faham dan boleh menjawab soalan dengan baik berdasarkan apa kita telah pelajari tadi. Kamu juga dikehendaki untuk menulis dan menjawab soalan dalam buku latihan pendidikan moral. Sekian dahulu pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana belajar bersama saya, Madam Rosita, pada hari ini. Jumpa lagi. Stay safe. Together we win.
and goodbye.